السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا يا رب فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم انفعنا وارفعنا وشرفنا بعلم نافع وانفع به أنفسنا وأهلنا وأوطاننا وديارنا وجميع المسلمين يا إلى العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kita terus dengan kuliah kita, iaitu kuliah tahsin dan tajwid. Seperti mana kita maklum, setiap Jumaat malam, iaitu malam Sabtu antara Maghrib dan Isyak, iaitu kuliah tajwid dan tahsin. Jadi kita mula seperti biasa, kita mula dengan ilmu tajwid, iaitu karangan disusun oleh Syekh Al-Hajj Abdul Qadir Al-Liyong. Jadi nafanallahu bi'ulumihi wa bikum fi dharaini amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat bukan hanya di dunia sahaja, bahkan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Jadi kita terus dengan ilmu tajwid kita. Pembahasan izhar kita dah selesai, iaitu huruf-huruf nun mati ataupun tanwin, iaitu baris dua atas, baris dua bawah, baris dua depan bertemu dengan huruf-huruf izhar, iaitu izhar halqi, huruf-huruf halqi, hamzah dan ha, ain dan ha, gha dengan kha. Dan juga kita dah belajar bab idgham, iaitu dimasukkan ketika kita sebut nun mati dan tanwin, baris dua atas, baris dua bawah, baris dua depan bertemu dengan huruf-huruf idgham, iaitu dengan rangkai kata dalam bahasa Arab yarmaluna. Kalau dalam bahasa Melayu tidak ada dalam bahasa Melayu ya. Jadi saya pernah beritahu format kita nak hafal yuminu, ya waw mim nun dan ra lam. Itu caranya lah kalau nak ingat. Kenapa dibagi pada dua? Idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah tidak idgham ma'al gunnah berdengung, idgham bila gunnah tidak berdengung. Yang tidak berdengung hanya dua huruf saja, ra dengan lam, dan berdengung 4 huruf sahaja. Jadi itu semua kita dah bahaskan, dan ada hukum dalam satu kalimah, iaitu seperti bunyanun, ad-dunya, sinwanun dan qinwan. Bunyanun saya pernah beritahu, ada bunyanahum, ada bunyana, ada bunyanan, dan ada bunyanun dalam 7 kalimah dalam Quran semuanya. Jadi kita itu dalam satu kalimah dipanggil bukan hukum idgham lagi, dia dah panggil hukum izhar mutlaq sebab dalam satu kalimah. Begitu juga dengan 2 kalimah dalam Quran, hanya 2 tempat sahaja, iaitu surah Nun dan surah Yasin. Di awal surah, bila kita sambung dengan ayat yang kedua, ataupun ayat satu ayat tapi kita sambungkan ayatnya, kita tak wakafkan. Contoh surah Yasin, Yasin kita wakaf. Wal Quranil Hakim, maknanya tak ada hukum lah, maknanya wakaf. Kalau kita nak sambung, dia panggil wasal. Yasin wal Quranil Hakim, maknanya tanpa berdengung, walaupun dia hujung itu nun mati berjumpa dengan huruf waw, dia ada hukum idgham ya, para jemaah sekalian. Jadi dia Yasin, kalau sambung Yasin wal Quranil Hakim, itu caranya lah ya. Dan nun sama juga, nun wal qalami wa ma yasturun. Contoh kalau sambung nun wal qalami wa ma yasturun, itu antara contoh je lah surah An-Nun, surah Nun. Jadi tanpa berdengung, walaupun hujungnya nun wal qalami jumpa huruf waw, ini tersendiri, maknanya dia ada hukum khas. Jadi sini dipanggil hukumnya izhar mutlaq, tidak ada nama yang lain
dan diizhar. Kenapa diizhar? Izhar tu menerangkan huruf nun yang mati ataupun tanwin mutlak itu ialah secara mutlak, secara aslinya, tidak ada benda yang mendatang dan sebagainya, dia panggil mutlak, secara mutlak izhar, dinyatakan. Dia tak ada hukum istilah lain. Tak ada istilah idgham, izhar, idgham dan sebagainya. Walaupun dia berbincang dalam topik yang satu itu idgham, ya. Baik, kita terus dengan pelajaran kita, iaitu lepasnya izhar, idgham, dan antara yang mudah iqlab, al-iqlab, hukum bacaan ketika al-iqlab. Dalam kitab kita lihat dalam sini muka surat 37, para jemaah sekalian boleh lihat kitab yang hijau tu yang saya selalu mengajar, kitab Tajwidul Quran, muka surat 37, kalau cetakan baru 2019 tak silap saya, atau 2018, muka surat 38. Jadi yang cetakan lama 37. Baik, al-iqlab, hukum bacaan ketika al-iqlab. Al-iqlab menurut bahasa menukarkan sesuatu kepada sesuatu. Bahasa dulu. Arab ni suka bahaskan. Bahasa Arab, dalam bahasa Arab tu apa? Makna iqlab. Iqlab ni tukar. Menukarkan sesuatu kepada sesuatu. Menurut istilah ilmu tajwid, menukar lafaz nun, sukun dan tanwin kepada lafaz mim. Ini yang kita kena ambil yang first punya. Menurut istilah ilmu tajwid, menukar lafaz, maknanya lafaz sebutan nun, sukun, nun yang mati ataupun tanwin, baris atas dua, baris dua atas, baris dua atas, baris dua bawah, baris dua depan, bertemu dengan kepada, maknanya tukar, maknanya tanwin tu pun tukar dengan nun mati, sama juga hukumnya, kepada lafaz mim, lalu diikhfakan, disembunyikan di sisi huruf ba, serta mengekalkan sifat dengungnya. Itu definisi itu kita fahamkan betul-betul. Sembunyikan apa? Sembunyikan bunyi nun mati. Situ, ya. Baik. Jadi sini mudah aja. Nun yang kita sebut, contoh dalam, nanti saya akan kasih contoh dalam Quran, dalam kitab tajwid pun ada bilang. Kita lihat pada muka surat 38 sebelahnya. Saya buka. Okay, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab, iaitu huruf ba sahaja, maka ia wajib ditukarkan menjadi mim pada lafaz bacaan dan tidak pula tulisan, tidak pada tulisan. Okay. Kemudian diikhfakan di sisi huruf yang berikutnya, itu ba, serta mengekalkan sifat dengungnya dengan sempurna dua harakat. Baik. Maka ia wajib ditukarkan menjadi mim. Okay. Sini kita lihat dalam istilah ni pun cakap diwajib menukarkan kepada huruf mim. Okey, baik, kita terus. Diberi hukum bacaan iqlab kerana masih mendatangkan dengung serta mengizharkan sukun tanwin, kemudian menutup dua bibir mulut kerana huruf ba, dan juga susah mengidghamkannya kerana ia berlainan makhraj dengan ba dan kurang munasabah, maka ditentukan dengan sifat bacaan ikhfa, di mana menukarkan baca menjadi mim kerana mim berkongsi makhraj dengan ba dan berkongsi sifat dengan nun. Makna ikhfa mim di sini bukanlah menghilangkan keseluruhannya, okey, baik, makhraj dan sifat, tapi adalah melemahkan, menyembunyikan makhrajnya dengan cara bacaan bibir mulut direnggangkan sedikit dan menyempurnakan sifat dengungnya dua harakat. Baik, saya baca yang atas dulu, kita fahamkan dulu. Yang mula-mula kita faham, iqlab ini hanya tukarkan sahaja kepada bunyi mim. Okey. Makna sini dia berbincang, makna ikhfa mim di sini bukanlah menghilangkan keseluruhannya, makhraj dan sifat, tetapi adalah melemahkan dan menyembunyikan makhrajnya dengan cara bacaan bibir mulut direnggangkan sedikit dan menyempurnakan sifat dengungnya dua harakat. Baik. Dalam Al-Quran Rasul Musmani, huruf mim kecil ini menunjukkan bacaan iqlab. Ia menggantikan baris yang kedua bagi tanda baris dua tanwin, seperti kita lihat dalam kitab, antara mim, dia punya belakang ekor dia lah, saya gelarkan ke bawah, ada tanda baris atas ataupun bawah dan depan, atau terletak di huruf nun sukun seperti nun, habis tu ada mim kecil di atasnya sebagai pengganti nun sukun pada lafaz bacaan. Bahawa nun sukun bertemu dengan huruf iqlab ba berlaku dalam satu kalimah dan dua kalimah, dan pada tanwin hanya berlaku dalam dua kalimah saja. Contoh-contoh iqlab nun sukun dan tanwin. Baik, saya baca terus dia punya contoh. Kalimah, satu kalimah, ambiuni. Lihat saya punya bacaan, cara baca. Ambiuni.
ataupun amburika kalamhim bil basar. Ini contohlah. Yumbitu lakum min ba'di nuh khabirum basir. Okey, baik. Kalau kita paragraf lah 1, 2, 3, 4. Kalau lihat kat sini daripada atas, kalau muka surat 38 ataupun boleh spot situ makna ikhfa mim. Kat situ saya tidak bukan saya tidak terima, tidak. Maknanya saya memilih yang atas pada asalnya. Apa dibincang? Bacaan iqlab, saya ringkaskan, bacaan iqlab sebenarnya dia ditukarkan kepada nun mati itu, sebenarnya ditukarkan kepada mim terus langsung. Kita baca dengan sederhana, dengan senang. Saya bacakan. Boleh lihat di bibir saya. Ambiuni. Ambiuni. Mesti huruf ba bunyi lepas tu. Saya tutupkan bacaan saya, bibir saya, maaf. Asalnya anbiuni. Ambiuni. Kalau kita baca cepat-cepat, lama-lama dia memang tutup. Sebab nun dengan ba dekat. Dia bukan dekat, dia jauh, tapi secara fitrah anbiuni. Kalau kita baca cepat-cepat ambiuni, dia semula jadi. Semula jadi bagi orang Arab yang sebut begitu. Okey, baik. Sini dia ada paragraf yang saya ingat sebelum yang akhir. Dalam Al-Quran Al-Musmani ada atasnya tu, boleh lihat pada jemaah. Makna ikhfa mim di sini bukanlah menghilangkan keseluruhannya makhraj dan sifat, tetapi adalah melemahkan dan menyembunyikan makhrajnya dengan cara bacaan bibir mulut direnggangkan sedikit, menyempurnakan sifat dengan dua harakat. Maknanya dalam kitab, saya tunjukkan contoh dalam kitab menerangkan dia renggang. Okey, baik, saya tunjukkan. Biuni kalamhim. Contohlah kalam, dia punya contoh dalam Quran. Burik ataupun kalamhim bil basar. Okey, ada perbezaan sedikit sahaja. Rapat dengan renggang. Kalau rapat biuni, kita terus baca huruf mim. Burika kalamhim bil basar. Baik. Pengarang memilih yang renggang. Pengarang Syekh Abdul Qadir Leong memilih merenggang. Okey, sebab dia belajar dengan masyayikh dia. Okey. Saya secara peribadi, saya memilih yang rapat. Okay. Ini semua jangan kita cepat menyalahi orang, tidak. Okay, baik. Kenapa saya memilih rapat? Sebab saya baca dengan para masyayikh di, alhamdulillah saya dapat rezeki, Allah kasih rezeki, kita belajar di negeri Arab, di Syria, Syam, dan ulama Syam pun mengambil daripada masyayikh daripada Mesir. Baik. Mereka mengatakan rapat. Kenapa para ulama dulu tidak pernah bincang perkara ni? Ada direnggangkan dan dirapat. Okey, dia agak luas sikit, tapi saya cenderung secara peribadi mana saya memilih yang rapat. Okay. Kenapa? Saya berani mengatakan begini bila saya baca depan syekh yang daripada Mesir, alhamdulillah pun dapat 2 orang saya baca depan dengan khatam, alhamdulillah. Mereka tak menghalang saya baca rapat. Sebab mereka beritahu memang situ ada 2 cara bacaan, rapat dan renggang. Baik. Tapi saya memilih yang rapat. Ni dengar betul-betul para jemaah sekalian. Saya memilih yang rapat. Andai katalah para jemaah sekalian mendengar, Ustaz, kita selama ni baca renggang. Makna renggang ni salah lah. Okeylah, baik. Dah dengar-dengar, renggang ni salah, sebenarnya rapat yang betul. Ataupun sebaliknya, tak, yang rapat salah, yang renggang betul. Contohlah kan. Tapi saya memilih yang rapat. Jadi sudah tentulah yang salahnya renggang. Kalau orang pilih renggang, yang salahnya rapat. Okey, baik. Jadi sini dari segi ilmu dipanggil bila kita baca depan masyayikh, ni adab kita kedepankan dahulu. Baik. Saya baca depan syekh. Ada yang syekh cakap, tak apa, iqlab baca renggang, ikhfa Syafi'i baca rapat. Ada macam gitulah. Jadi saya memilih rapat kedua-duanya.
Kita bincang sekarang iqlab. Jadi saya pilih rapat. Jadi para jemaah jangan bingung ataupun risauan. Tapi selama ni kita baca renggang salah ke? Tak. Dia dari segi maknanya dia bukan kesalahan yang besar, kesalahan yang kecil. Jadi kalau andai kata orang mengatakan itu kesalahan besar, kesalahan kecil, dia baca dia selama ni dia baca renggang. Jadi kita dah baca rapat, itu yang lebih memudahkan dan lebih tepat, wallahu a'lam. Kalau dari saya itu lebih tepat dah. Pasal bahasa Arab pun menerangkan macam itu, dan bahasa buku Melayu pun cakap gitu, memang tukar terus langsung. Jadi tukar maknanya rapat dah, bunyi mim terus. Jadi saya memilih itu. Jadi kalau kita jangan sampai perkara ni kita bahas terlalu panjang. Jadi saya ringkaskan, bacaan iqlab mudah saja merapatkan dua bibir. Jadi sampai sini saja. Dan contoh yang bawah tu saya bacakan sikit. Yumbitu lakum, sama juga. Mim ba'di Nuh khabirum basir. Jadi insya-Allah kita sambung kita punya bacaan tahsin, iaitu mengelokkan tajwid itu tahsin tu pun tajwid ya. Cuma istilah, alhamdulillah istilah sekarang ni banyak mengatakan di mana-mana kalau kita tahsin tilawah, makna tu tahsin tu tajwid lah. Tajwid ni kalau orang kita faham, kita belajar teori. Jadi sebenarnya hakikat tajwid itulah tahsin, membaikkan bacaan, ya, baik, mengelokkan bacaan. Jadi kita terus dengan pada minggu depan insya-Allah kita akan bahaskan bab ikhfa, dan kita akan terus dengan surah Abas. Kita berhenti di ayat 5 tak silap saya. Kita sambung ayat 4, maaf, ayat 4. Okey. Saya bacakan dahulu awal, lepas tu kita akan fokus kepada ayat-ayat yang akan diperbincangkan. Tahsin, perbanyakkan baca, mengelokkan bacaan, itulah hakikat hakikat tajwid sebenarnya ya. Para jemaah sekalian, jangan kita menghafal hukum hafal semua. Macam-macam nama kita kadang sampai pening kepala kan. Hafal sampai dah master lah, alhamdulillah siapa yang dah hafal hukum-hukum hakamnya. Tapi jangan hafal hukum hakamnya tapi bacaannya masih longgar. Sebenarnya hakikat tajwid, secara hakiki sebenar-benarnya tajwid ini ialah bacaan Quran depan guru yang diiktiraf bacaannya. Jadi kita yang bermulaan ini sebaiknya kita baca sebanyak mungkin lah, berapa banyak. Tak kira lah depan kawan ke, depan guru ke, itulah hakikatnya. Kita dipanggil riyadul lisan, maknanya latih tamrin ataupun tadrib berlisan. Buat latihan lidah kita ni terbiasa dengan bacaan Quran. Lepas tu kita cuba sedaya upaya ikut kemampuan masing-masing, sedaya upaya kita cuba baca seperti orang Arab ya. Jadi kita kembali kepada tujuan kita, baca Quran surah Abas, ayat sepatutnya sambung, tapi sebab ayat pun kita baru baca minggu lepas, jadi kita terus dengan ayat yang pertama. Saya bacakan dahulu, lepas kita fokus lepas ayat 5 ya. Saya bacakan dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Situ jaga. An ja'ahul a'ma. Ayat ketiga. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ayat keempat. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. Saya bacakan lagi sekali sebab sini ada huruf dhal. Jadi saya bacakan aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. Perhatikan sabdu jangan terlalu lama tahan ya. Kalau dengar betul-betul, kalau saya ada terbaca lama sangat itu silap. Okey, jadi kita baca aw yadhakkaru dia tahan sekejap sahaja. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. Contoh ayat tadi kita dah baca minggu lepas, kita ulang kaji. Situ kita pernah bincang tajwid ni sekali. Jadi sekarang kita terus kepada ayat kelima. Saya bacakan dahulu. Amma man istaghna.
Bacakan lagi sekali. Amma man istaghna. Dua. Itu mesti wajibul gunnah. Orang bahasa Melayu pun sama panggil. Wajib dengung. Gunnah ni dengung. Semua kat hidung. Jadi wajib gunnah. Wajibul gunnah dalam bahasa Arab. Wajib berdengung. Gunnahnya dengung. Jadi mesti dua harkat. Para ulama menerangkan boleh sampai 3. Jangan lama sangat lah. Jangan 4 jangan, tak boleh. Maksudnya boleh sampai. Para ulama cakap boleh sampai harus. Maksudnya boleh lah. Boleh. Jangan lama sangat. Itu dah 4. Jadi kalau 2 sudah cukup. Amma man istaghna. 2 harkat ma-nya ada alif. Jadi dengung harkat yang lain, alif harkat lain. Selalu para jemaah kadang-kadang saya lihat, kadang-kadang dia tak konsisten. Dengung dah okey tapi tak ada panjang. Kadang-kadang dengung kurang, panjang okey. Contoh, dia baca salah. Amma tak ada harkat. Amma manis, 1/2 nak panggil, 1/2 lah. Jadi amma baru betul. Dua-dua. Amma 2 harkat, ma pun 2 harkat. Jadi amma man istaghna. Amma man istaghna. Situ ada payah sikit. Kenapa? Sin dah bawah, tipis. Amma manis. Manis ada siulan. Tipis, tarik. Ta tipis. Taru. Taru. Ada bukan tau. Tau salah. Taghna. Taghna. Rata je. Amma man istaghna. Itu saja. Okey. Terus dengan ayat ke-6. Fa anta lahu tasadda. Kalau kita boleh perhatikan selama ni kita belajar idgham, idhar, idgham, iqlab, nanti yang balance ataupun dalam bahasa Melayu balance ayat dari huruf-huruf hijaiyah tu semuanya yang 15 tu semuanya ikhfa. Ini antaranya. Okey. Jadi kalau hafal yang izhar dan idgham, iqlab dah tak payah hafal lah, senang ni. Nun mati jumpa 4. Tanda pun senang, ada mim. Izhar pun tak perlu hafal kalau saya lah. Tapi kalau nak hafal silakan. Sebab apa? Dia, tulisan dia tak hilangkan. Yang kena ingat kadang-kadang apa je? Idgham dengan ikhfa. Idgham dia kosongkan nun tu. Tanda baris 2 atas, baris 2 bawah, depan sama. Jadi kena fokus mana? Idgham 6 huruf, yang balance tu semua 15. Semua ikhfa. Berdengung tapi dia macam-macam bunyi lain. Mana ada, senang saya kategorikan, ada tipis, ada tebal. Itu kategori yang antara yang mudah lah kalau kita senang nak ingat. Okay? Jadi sini ikhfa. Ikhfa ni sembunyikan nun yang mati serta dengung. Tidak boleh melekat. Itu ikhfa. Definisi ikhfa secara ringkas lah. Kalau idgham, kalau idgham kita baca dimasukkan. Miwa, miya, bunyi yang second. Mana nun mati jumpa waw, kita terus bunyi waw. Nun mati jumpa ya, kita terus baca ya. Ataupun tanwin, sama juga. Walidin wa ma walad. Contohlah. Ataupun ya, nun mati jumpa nun, dah confirm lah. Melekat. Nun jumpa mim, melekat terus. Mimma, kan? Mim majid. Hablum mim majid. Contohlah. Hablum mim masad. Si majid aja saya. Kan? Jadi hablul warid itu lain, ayat lain. Maaf. Itu ayat lain. Saya pun tak berani, ayat Quran tak boleh. Ayat Quran kita kena betul-betul pastikan itu ayat Qurannya. Jadi saya ingat hablum mim masad. Hablum mim, min nun mati tu tapi dia hilang. Mim masad. Ataupun nun. Semualah maknanya idgham. Dia masuk yang second hurufnya. Tak dengung pun sama. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Kun. Kita tak baca kun lagi. Nun dah tak bunyi lagi. Terus bunyi lam. Mir rabbik. Itu dia. Okay. Tak ada nun lagi. Ra terus. Mirra. Okey. Baik. Jadi kita terus dengan ini antaranya ikhfa. Sini saya kategorikan, para ulama cakap dia panggil ikhfa tipis. Muraqqaqah dia panggil lah. Ataupun muraqqaq. Gunnah muraqqaqah. Pasal gunnah. Kalau bahasa Arab kan. Gunnah muraqqaqah. Makna dengung tapi dia tipis. Ni istilah muasirin lah. Zaman sekarang ni terangkan macam itu. Jadi
فأنت له تصدى. Dengar betul-betul saya baca. Bunyi hamzah dulu. فأنت له تصدى. تصدى. Sa tebal. Sama. Cuma sad tebal. Pangkal lidah naik dan terkumpul. Itbaq dia panggil. Itbaq ni terkumpul kita punya dalam rongga mulut. Dia bukan tasu. Itu bukan itbaq. Itu dia panggil ismam, muncung, kan? Ismam. Kalau itbaq dalam. Bukan a. Dia tingkatan gini para masyarakat kalau contoh. Salah. Dia bunyi Jadi sa yang gemuk-gemuk tu. Sa, ta, tu bunyi bulat. Kurang sikit bunyi tak bulat sangat. Kha. Dia terbuka sikit. Kha. Cuma pangkal lidah aja naik. Dia tak boleh. Dia tak boleh tutup terus gini. Tak boleh. Tak boleh. Relax aja. Qa. Cuma dalam tebal. Sa, da, ta, dha, kha. Gha dengan qa. Dia tak boleh ku atau qa. Susah gitu tak. Relax sebab dia ada sifat bukan itbaq. Dia panggil infitah. Tapi di isti'la dalam yang 7 huruf ni. Saya tengok isti'la ni apa? Dia dah terangkat. Apa 7? 7 pula. 7 ni 8. 7 ya. 7. Sad, dad, ta, dha. Yang gemuk. Ini kurang gemuk sikit lah. Kha, gha dengan qah. Maksudnya kha, ghin dengan qaf. Ni. Dia tak baca susah gitu kan. Ataupun ataupun tak. Syekh menerangkan kepada saya sederhana. Maknanya bila takalluf dia panggil bahasa Arab. Takalluf ni jangan susah-susah lah kan. Relax. Kha, gha, qa. Okay. Bari bawah lagi ketara. Ri, khi, qi. Itu ketara. Kalau yang tebal ni sad, da, ta, dha, bari bawah pun bunyi tebal. Si, di, ti, dhi. Tu nama itbaq. Isti'la 7. Itbaq 4. Isti'la 7. Itbaq 4. Boleh ingat insya-Allah. Apa tu? Nama dia lah. Isti'la terangkat pangkal lidah naik. Itbaq terkumpul. Jadi itbaq tak termasuk yang walaupun ni tebal. Ghin, kha, ghin dengan qaf. Ni kalau isti'la terangkat lidah. Isti'la lawan dia istifal. Pangkal lidah tak naik. Tu nama ni. Kalau isti'la pangkal semua naik, yang gemuk semua naik. Yang tak kurang gemuk, kha, ghin dengan qaf. Tapi kalau itbaq 4 saja. Gemuk, bunyi bulat. Contohlah kita nak senang ingat secara hafalan ya. Dia bukan teori macam nak kena ingat tak. Ini secara praktikalnya. Saya nak terangkan kenapa. Kita baca fa anta lahu tasadda. Kan? Kita baca lagi sekali. Fa anta lahu tasadda. Dan ikhfa saya ingatkan tipis ikhfa'nya jangan baca yang salah, kita genggamkan dia. Fa'an bunyi nun. Atau bunyi nga. Fa'an tak semua disebut nga, tak boleh juga. Semua disebut nga, semua disebut nun, tak boleh. Lidah tu tak melekat je. Dia steady lah, orang panggil dia macam relax je. Kat situ je, standby, ibarat standby nak sebut ta. Tak naik pun. Dia relax je. Jadi suara tu keluar dengan halus. Udara daripada perut keluar, daripada tekak keluar. Tu contoh. Fa'anta lahu tasadda. Ayat seterusnya. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Jadi saya saya habiskan ayat ni dulu. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Sampai sini saja. InsyaAllah minggu depan nanti kita sambung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.